baik pembantu. Kabarkan berita gembira bagimu surga, bagimu surga, bagimu surga. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan forum bicara ad-din di Radio IKIM dan tonton di Facebook IKIM FM dan YouTube IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Radio IKIM sekalian. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia pada malam ini membawakan kepada anda forum bicara ad-din terbitan Puan Hajah Fairuz binti Nordin. Forum bicara ad-din kita pada malam ini akan membicarakan tajuk yang sangat penting, sangat menarik, iaitu krisis perubahan iklim peranan Muslim. Bersama-sama kita membicarakan tajuk ini, tajuk kita pada malam ini ialah telah pun berada di hujung talian. Yang pertama, Puan Rosmizatul Azila binti Mat Yamin, Fellow Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Apa khabar Puan Azila? Alhamdulillah sihat. Mus apa khabar? Alhamdulillah baik. Beliau ditemani dengan Encik Muhammad Yusaimi bin Mat Yusof, Presiden Pertubuhan Alam Sekitar Sejahtera Malaysia atau GRAS Malaysia. Apa khabar Encik Yusaimi? Alhamdulillah, masih Mus. Alhamdulillah. Yeah. Dan saya selaku moderator pada malam ini, Muhammad Mustaqim bin Malik, Pegawai Penyelidik di Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Baik, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita terus kepada tajuk kita pada malam ini, iaitu krisis perubahan iklim peranan Muslim. Bila kita bercakap tentang perubahan iklim, mungkin ramai yang merasai sebenarnya perubahan corak cuaca kita yang tidak menentu, ada kalanya ataupun seringkali berlaku fenomena cuaca ekstrim ataupun berlaku juga bencana-bencana alam yang kita turut rasai. Jadi perubahan kepada iklim ini antaranya memberi kesan bukan sahaja kepada kita, bukan sahaja kita yang merasainya, tetapi juga memberi kesan kepada ekosistem dan biodiversity. Jadi forum bicara adil kita pada malam ini ingin meminta Puan Azila kongsikan tentang sejauh mana kesan perubahan iklim terhadap kelangsungan ekosistem dan biodiversity. Bagaimanakah agama dapat membantu dalam menangani krisis dan kesan perubahan iklim ini? Silakan Puan Azila. Okey, terima kasih Mus ya. Jadi berbalik kepada persoalan Mus tadi Mus, kalau kita lihat perubahan iklim ini merupakan satu realiti yang mana yang harus kita semua terima dan beri perhatian yang serius kerana kesan daripada perubahan iklim ini bukan sahaja dirasai oleh kita sebagaimana yang Mus berkatakan tadi, sebaliknya juga turut memberi kesan yang negatif kepada ekosistem dan juga biodiversity. Dan perkara ini yang Mus bukan merupakan suatu tanggapan semata-mata, sebaliknya ia merupakan realiti kesan daripada krisis perubahan iklim ini turut disokong oleh bukti yang kukuh dan juga komplit daripada para penyelidik berkaitan dengan iklim dan juga turut disokong oleh laporan yang dikeluarkan oleh IPCC, iaitu panel antara kerajaan mengenai perubahan iklim, yang mana telah memberi laporan ilmiah bagi membuktikan bahawa perubahan iklim memang berlaku dan ia memberi kesan yang cukup besar ke atas ekosistem dan juga biodiversity. Yang mana kesan daripada krisis perubahan iklim yang berlaku ini adalah ke atas biodiversity sangat berhubungan dengan habitat atau ekosistem yang dihuni oleh biodiversity. Secara jelasnya dampak ini dilihat bahawa
aktiviti manusia yang dianggap sebagai tekanan bukan iklim sebenarnya telah banyak menyumbang kepada berlakunya pemecahan habitat, pencemaran udara, pencemaran langit, serta pengenalan kepada situasi. Situasi ini adalah organisma yang merebak adalah menguasai sebuah ekosistem dan boleh mengundang bahaya kepada ekonomi dan alam sekitar di kawasan berkenaan. Dan masalah-masalah ini pula disokong oleh krisis perubahan iklim yang kian menguncing pada hari ini. Dan ini sekaligus telah menyebabkan impak ke atas ekosistem dan biodiversiti ini meningkat dengan kadar yang begitu cepat sekali. Sebenarnya terdapat banyak pemerhatian yang dilakukan tentang perubahan dalam fenologi. Fenologi ini adalah kajian tentang sesuatu fenomena pada organisma berhubung dengan faktor iklim dan juga faktor lain. Misalnya seperti perpindahan burung disebabkan oleh faktor iklim dan juga pempungaan yang berlaku pada masa tertentu dalam setahun ataupun sehari. Sebagai contoh, fenomena yang berlaku ke atas spesies induk seperti perubahan musim berbunga, perubahan musim berbuah, perubahan musim menetas, perubahan musim migrasi spesies dan lain-lain. Misalnya kalau kita lihat perubahan dari segi musim berbunga ni dan juga musim berbuah ni, kalau dulu sebelum kesan perubahan risiko kritikal, musim itu dia ada musim-musim tertentu, tetapi sekarang ini musim itu sudah jadi tidak menentu dan didapati terdapat pelbagai ekosistem yakni habitat yang menampung kepada kepelbagaian spesies biodiversiti yang tinggi. Justru melihat kepada kesan-kesan yang berlaku terhadap ekosistem, baik ekosistem darat maupun ekosistem laut ini, kita setidak-tidaknya tahu bagaimana ekosistem ini berfungsi dan seterusnya cuba untuk memahami bagaimana kesan akibat daripada krisis perubahan iklim ini telah mengubah fungsi menjadi sebahagian ekosistem atau memberi tindak balas ke atas spesies biodiversiti yang terdapat dalam sesebuah ekosistem. Dan kita tidak dapat merasai ataupun mengalami kesan daripada krisis perubahan iklim ini ke atas ekosistem dan biodiversiti sekiranya kita tidak mengetahui ataupun tidak memahami dengan sebaiknya proses asas yang mana mengubah komuniti biologi di dalam sesebuah ekosistem. Misalnya di hutan tropika, perubahan komposisi dijangka timbul daripada kelebihan selektif spesies yang berbeza dalam menangani tuntutan fisiologi perubahan iklim ini. Sebagaimana kita sedia maklum, perubahan iklim dan juga pemanasan global adalah berlaku disebabkan oleh peningkatan kandungan gas karbon dioksida dan juga gas-gas rumah hijau yang lain seperti metana dan juga nitrogen dioksida di dalam atmosfera kita. Jadi dengan peningkatan kandungan gas ini di atmosfera, bagaimana hutan tropika ini dapat bertindak balas terhadap perubahan yang berlaku ini, khususnya peningkatan gas karbon dioksida. Sebenarnya terdapat dua pilihan bagaimana hutan boleh bertindak balas. Sama ada yang pertamanya dari segi untuk meningkatkan pertumbuhan hutan, kerana kita tahu bahawa karbon dioksida ni akan meningkatkan pertumbuhan spesies tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis. Dan yang keduanya, ia mungkin akan menimbulkan keadaan hutan yang lebih korosif. Bagaimana kemusatan hutan ini berkaitan dengan karbon dioksida di atmosfera pula, yang mana memperlihatkan tumbuh-tumbuhan yang lambat tumbuh bersaing dengan tumbuh-tumbuhan yang cepat tumbuh dan spesies biojisim rendah seperti pokok-pokok menjala seperti liana. Dan mengapa keadaan seperti ini berlaku? Ini adalah kerana kita tahu bahawa karbon dioksida ni dapat diserap secara langsung oleh tanah atau mungkin bereaksi dengan kelembapan tanah, dan kemudian hal ini akan meningkatkan keasidan tanah melalui asid ringan seperti asid askorbik yang diserap oleh tanah. Dan telah dikenapasi bahawa keasidan yang tinggi di dalam tanah akan menyebabkan ketoksikan tanah di hutan. Yang mana ketoksikan tanah di sini adalah bermaksud kandungan aluminium yang tinggi di lapisan bawah tanah dalam ekosistem hutan. Jadi apabila situasi ini berlaku, maka akar pokok di hutan akan cuba mengelakkan lapisan bawah dan ion aluminium itu tadi kerana ia adalah toksik kepada tumbuh-tumbuhan berkenaan. Seterusnya, akar pokok ini akan padat ataupun tersebar hanya di lapisan atas tanah yang mungkin akan menyebabkan pokok rosak, seterusnya menyebabkan pokok berkenaan mati. Dan ini antara perkara yang segelintir daripada kita tidak sedar bahawa peningkatan karbon dioksida ini adalah sangat mempengaruhi daya hidup pokok dalam aspek ini.
Dan aspek lain yang diketengahkan oleh ramai saintis adalah mengenai keprihatinan terhadap peningkatan karbon dioksida ini kerana ia mempengaruhi kitaran nutrien di dalam ekosistem hutan. Yang mana lebih tinggi karbon dioksida yang diserap di dalam tanah akan menghasilkan nisbah karbon dan juga nitrogen yang tinggi yang mana akan memanjangkan ataupun melambatkan proses penguraian sampah sara ataupun sebaran bahan organik di dalam tanah. Ini akan mengganggu kitaran nutrien yang seterusnya boleh mempengaruhi daya hidup di dalam ekosistem hutan itu sendiri. Selain itu, perubahan iklim juga memberi kesan kepada hutan di mana ekosistem hutan turut terjejas akibat daripada perubahan iklim yang berlaku. Yang mana ia juga boleh mengganggu ekosistem hutan dari segi tahap upaya tumbuh-tumbuhan itu untuk beradaptasi dalam keadaan iklim yang berubah. Yang mana keadaan iklim amat mempengaruhi sebenarnya keupayaan kehidupan dan biodiversiti hutan untuk bermandiri. Selain itu, risiko kebakaran hutan akibat daripada pemanasan global juga adalah tinggi seperti apa yang berlaku di beberapa negara seperti USA dan juga Australia, di mana kebakaran hutan akibat daripada cuaca panas dan juga kering ini telah menyebabkan berlakunya kehilangan nyawa dan juga harta benda awam. Selain daripada itu, kajian juga menunjukkan bahawa kesan perubahan iklim terhadap sumber air juga adalah begitu serius. Seperti yang kita sedia maklum, air adalah sumber utama untuk makhluk hidupan di atas muka bumi ini bagi meneruskan kelangsungan hidup, dan ia juga terjejas akibat daripada cuaca yang begitu ekstrim seperti kemarau dan sebagainya. Misalnya perkara ini boleh dilihat seperti di kampung-kampung yang mana kalau di kampung-kampung di Kelantan banyak lagi menggunakan water pump. Jadi kalau musim kemarau tu water pump tak dapat seduh air itu kerana air perigi dah kering. Jadi itu contoh yang ketara yang dapat dilihat akibat daripada kesan perubahan iklim dan pemanasan global ini. Dan misalnya di setengah kawasan juga menjadi kering dan kontan. Ada pula kawasan yang mengalami hujan yang berlebihan sehingga menyebabkan berlakunya banjir yang tidak dijangka. Dan keadaan ini juga sebenarnya turut mengganggu proses perolehan air bersih untuk kegiatan harian manusia seperti untuk membasuh pakaian, memasak, mandi, minum, melakukan aktiviti pertanian dan sebagainya. Selain daripada itu, perubahan cuaca juga akan memberi kesan terhadap kawasan pesisiran pantai, yang mana peningkatan suhu bumi telah menyebabkan bongkar ais di kawasan kutub selatan dan utara mencair, dan ini akan meningkatkan paras air laut dunia. Jadi ekoran daripada peningkatan paras air laut akan menyebabkan kawasan pesisir pantai mengalami kenaikan air laut dan juga mengundang berlakunya hakisan ombak. Selain itu, batu karang dan juga taman-taman laut juga akan mengalami kesan yang besar akibat daripada pemanasan global seperti berlakunya pelunturan akibat daripada kenaikan suhu bumi. Begitu juga keadaan sosioekonomi masyarakat pesisir pantai akan turut terjejas. Melihat kepada kesan-kesan akibat daripada perubahan iklim, ia bukan sahaja menjejaskan ekosistem dan biodiversiti, sebenarnya sebaliknya turut memberi kesan yang negatif kepada kesejahteraan hidup kita yang menghuni di dalam alam sekitar ini. Oleh yang demikian, saya kira usaha proaktif dan juga tindakan yang sewajarnya harus dilakukan bagi memelihara ekosistem dan juga biodiversiti daripada kesan perubahan iklim ini. Dan usaha-usaha serta tindakan yang dilakukan perlulah mengambil kira pelbagai aspek sebagai contoh, dengan mewujudkan lebih banyak lagi kawasan yang dilindungi yang boleh bertindak sebagai penampan bagi aktiviti-aktiviti manusia yang berdekatan dengan kawasan hutan. Seterusnya, berbalik pula kepada persoalan Mus tadi tentang peranan agama dalam membantu menangani krisis dan kesan perubahan iklim pula. Kalau kita lihat, didapati krisis perubahan iklim sebahagian besarnya adalah merupakan fenomena akibat daripada aktiviti manusia. Dan cabaran terbesar yang kita hadapi pada hari ini dalam menangani perubahan iklim ini adalah kurangnya kesedaran dan juga usaha secara kolektif dalam kalangan anggota masyarakat dalam menangani isu ini, di mana didapati masih terdapat jurang antara data dan juga pengetahuan yang kita miliki mengenai perubahan iklim dan juga kemerosotan ekosistem dan biodiversiti kesan daripada krisis perubahan iklim ini. Sedangkan perubahan sebenar dalam tingkah laku kita seharusnya terjadi di peringkat asas lagi, yakni kefahaman dan juga penghayatan
agama dalam aspek penjagaan dan juga pemeliharaan alam sekitar itu sendiri. Yang mana segenap lapisan masyarakat yang beragama seharusnya faham dan sedar bahawa tanggungjawab menjaga alam sekitar adalah merupakan sebahagian daripada amanah dan juga tuntutan agama. Amanah dan juga tuntutan agama, saya ulang. Justru apabila kita memperkatakan mengenai bagaimana sewajarnya kita menterjemahkan peranan agama dalam kita menangani krisis perubahan iklim dan juga kemerosottan ekosistem serta biodiversity, mungkin kita perlu memahami bahawa perkara utama yang perlu diberi perhatian adalah melalui tindakan yang didorong oleh penghayatan dan juga desakan daripada tuntutan serta pegangan agama. Dengan pegangan dan juga penghayatan agama yang sebenar-benarnya, saya kira pastinya dapat mendorong dan juga membentuk tingkah laku serta sikap yang baik dalam diri kita terhadap alam dan juga segala komponen yang ada di dalamnya. Oleh yang demikian, adalah pentingnya kepada kita bagaimana kita memandang ataupun melihat alam ini. Bagaimana kita berfikir tentang alam ini, yakni bagaimana ia beroperasi, mengapa sesuatu sistem alam itu berlaku sedemikian dan apa tujuan kita dalam kehidupan kita, yakni selaku khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Dan bagaimana kita memandang alam ini seharusnya adalah berpaksikan kepada sistem kepercayaan ataupun agama kita. Sekiranya kita melihat alam ini tanpa berpaksikan agama, maka pastinya ia akan mendorong kita untuk bertindak secara rakus dan berlebih-lebihan tanpa kita memikirkan tentang tujuan sebenar penciptaan setiap makhluk di atas muka bumi ini. Manakala bagi yang beriman dan juga menghayati sarana agama dengan sebaik-baiknya, saya kira pastinya akan percaya bahawa Tuhan yang kita kenal sebagai Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta alam semesta dengan kepelbagaian dan juga kekayaan spesies hidupan dan juga cakrawala seperti bintang, matahari dan juga bulan serta bumi dan seluruh komuniti makhluk hidupan di dalamnya, dan semua ini mencerminkan dan juga menggambarkan bahawa kemuliaan dan juga rahmat yang Maha Pencipta yang tidak terbatas kepada kita makhluk di atas muka bumi. Dan semua makhluk yang diciptakan ini adalah mengabdikan dan juga memuliakan penciptanya dan terikat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan kita manusia yang mana diciptakan selaku khalifah di atas muka bumi ini sewajarnya patuh dan mengabdikan diri kepada Tuhan semua makhluk. Justru kita selaku satu-satunya makhluk yang dikurniakan akal seharusnya berusaha sebaik mungkin untuk kita memastikan kelangsungan semua spesies dan juga generasi makhluk Tuhan di atas muka bumi ini. Jadi itu sedikit sebanyak saya kira mungkin telah menjawab persoalan daripada Encik Mustaqim sebentar tadi. Okey, baik. Penting ya, seperti yang Puan Azila cakap tadi, penghayatan terhadap agama berkait dengan kita punya tanggungjawab terhadap alam. Kerana kalau kita tengok tadi, Puan Azila sebut banyak kesan-kesan terhadap alam akibat daripada perubahan iklim. Misalnya kerosakan habitat, masalah bekalan air, kemusnahan ataupun kebakaran hutan serta peningkatan paras air laut. Dan semua ini kalau kita tengok sebenarnya berkait dengan satu ayat dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang mana Allah sebut telah berlaku kerosakan di darat dan di laut, dan Allah hendak kita berlakunya kerosakan tersebut nak tunjukkan bahawa kerosakan-kerosakan tersebut adalah berpunca daripada tangan-tangan manusia sendiri, supaya akhirnya manusia ini Allah mahukan supaya kita kembali berbuat kebaikan, sudah tidak melakukan kerosakan. Jadi bila kita sebut tentang banyak tadi kerosakan tadi adalah disebabkan oleh perubahan iklim dan pemanasan global. Dan kita beralih kepada Encik Yusaimi sebagai sebuah NGO yang berkecimpung dan berpengalaman, apakah antara inisiatif dan program yang boleh yang dilaksanakan bagi mengurangkan kesan perubahan iklim, dan pada pandangan Cik Yusaimi juga, apakah polisi ataupun usaha yang dapat memberikan penyelesaian dalam mendepani dan menangani krisis perubahan iklim ini? Silakan Cik Yusaimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kerana diberi kesempatan untuk berbicara sikit tentang perubahan cuaca. Sebelum saya masuk soalan yang dibangkitkan oleh moderator, saya nak menambah sedikit poin kepada Puan Azila. Ada satu kajian mendapati bahawa pencairan ketika sekarang ni bila panas dan glacier sudah makin mencair, dikesan ada 28 ke 30 virus yang sudah terpendam
Bayangkan kita dengan COVID pun dah tak tentu hala dunia ni, bayangkan ada lagi 30 virus yang akan keluar balik. Kan, itu yang kita harus fikirkan juga soalannya. Baik, dari segi program, setakat ni Alhamdulillah GRAS Malaysia sepanjang penubuhan kita dalam sekitar 7 tahun ini, kita meletakkan yang pertamanya ialah falsafah program kita yang mesti berasaskan surah As-Sabah ayat 15, yang ini sesungguhnya bagi kaum sahabat itu tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yang ini 2 buah kebun kiri kanan mereka, dan makanlah rezeki di kurniakan Tuhan kalian dan bersyukurlah dengannya. Negeri kalian adalah negeri yang baik, Tuhan Maha Pengampun. Kan, baldatun thayyibatun wa ghafur. So maknanya kalau program kita mesti memenuhi ciri-ciri ini. Ini yang penting, sebab kita tidak mahu bila sebut Malaysia ini menjadi negara maju, tetapi kita makin jauh daripada nikmat dan kurniaan Allah itu sendiri. Sebab ayat Sabah ini 15 agak disambung dengan ayat 15, 16 dan 17. So kena baca 16 dan 17, itu peringatan. Sebab tu kita menggalakkan beberapa program yang pada dasarnya adalah mengingatkan kita supaya tidak melakukan kerosakan. Contohnya kalau kita rujuk ayat Sabah 16 dan 17 ialah bila tanah itu dirosakkan, tanah itu mati, akhirnya kita susah untuk mendapat makanan sebab tidak ada pokok yang akan tumbuh. Ini kita juga merujuk tentang penggunaan baja kimia yang terlampau tinggi dalam kita punya industri pertanian. Ini yang kita cuba address, yang mana kita cuba dalam GRAS Malaysia kita menggalakkan yang kita istilahkan sebagai program permaculture dan juga organic farming, maknanya non-chemical based dalam penggunaan kita punya industri. Dan bukan setakat itu, kena ingat bahawa makanan yang ditumbuh melalui sistem pertanian kita sekarang ini, telah ada satu kajian mendapati bahawa sebenarnya kadar nutrien itu makin berkurangan. Kalau dulu kita sebut 1 apple a day keep dentist away, sekarang ni mungkin kita makan kena 2 biji apple baru kita dapat nutrien yang sama. Walaupun buah itu cantik tetapi nutrien itu kurang. Dan ada satu saya ingat 2019 ada satu kajian mendapati bahawa kadar bantut masyarakat di bandar sudah ada dan makin meningkat. Ini yang kita cuba addresskan melalui program pertanian, menanam pokok dan sebagainya. Malah kita juga cuba membuat program-program yang memberi kesedaran secara khususnya sebab keunikan GRAS Malaysia ini adalah satu-satunya NGO alam sekitar yang berasaskan kita istilahnya lah interfaith, interculture point of view. Silang agama, silang budaya. Kita cuba bawa satu pendekatan sebab kita lihat kita bangsa Asia, orang Cina, Hindu dan juga peribumi sebenarnya dulu satu masa satu bangsa yang kuat, tapi kita selepas penjajah kita lupa tentang jati diri kita dan takkanlah tidak ada satu elemen yang baik pun yang kita boleh kenalkan sebagai satu yang bagus untuk alam sekitar. Yang itu kita cuba gali balik, yang dia juga selaras dengan program yang dimulakan oleh United Nations Environment Program, bagaimana kita melibatkan golongan agamawan untuk turut serta dalam agenda alam sekitar. Yang itu kita usahakan. Malah untuk orang Islam kita telah mengeluarkan satu modul yang kita panggil modul Laskar Alam supaya ia menjadi panduan bagaimana ia boleh membantu menggerakkan agenda alam sekitar itu sendiri. Dan nanti kita cuba bawa dan kita cuba bercakap dengan semua orang lah, tetapi setakat ini ia belum sampai, mesej itu belum sampai, tidak dapat sambutan yang sepenuhnya lah. Itu dari segi program. Seterusnya kita juga fokus dari segi tentang memberi apa istilahnya ialah memberi value kepada sampah. Sebab kita lihat masyarakat kita sekarang ni membuang sampah itu merata-rata kan. Sebab dia kata baginya tidak ada value. Sebab tu kita cuba memberi value. Contohnya kita membuat pasu bunga daripada bahan kita semula. Malah kita buat taman permainan daripada bahan terbuang. Dan kerana itu kita juga represent NGO antarabangsa Playground Idea. Bagaimana dan idea ini pernah menang pertandingan inovasi Malih Bendera Ipoh. Okey. Dan kita di Selangor banyak yang komiti yang kita dah buat, semua di luar Lembah Kelang itu belum ada banyak lagi yang kita involve lah. Okey. Itu yang antara yang program yang kita buat. Seterusnya ialah banyak program pendidikan. Ini yang fokus utama dalam GRAS adalah program pendidikan, program kesedaran. Jadi kita cuba masuk pada semua orang, semua lapisan masyarakat memberi kesedaran bahawa sebenarnya kita tidak boleh terpisah langsung daripada alam sekitar. Sebab ini pengalaman peribadi saya sendiri dan saya agak malu bila saya nak cerita tentang inilah. Saya berjumpa dengan seorang pengusaha sayur organik daripada Nakhon Sita Marat, seorang Buddha. So dia maklum kepada saya, jumpa di New Central lah. Dia kata kita kena buat sayur organik ini. Saya tanya apa yang penting sangat sayur organik ini? Dia kata sayur organik ini ialah halalan thayyiban.
bayangkan orang Buddha faham konsep halalan thayyiban. Kan, kita orang Malaysia kalau kita tanya, penting halal, tapi thayyiban itu kita tidak faham sepenuhnya. Memang banyak makanan yang halal. Yes, kita akui itu sudah benda yang baguslah. Tetapi ia belum tentu ia thayyiban. Thayyiban masuk di sini ialah makanan itu ada nutrien atau tidak, memberi kesihatan atau pada kita tak. Sebab tak banyak sebenarnya sunnah-sunnah ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi yang menceritakan bahawa kita kena menjaga badan kita supaya kita sihat. Jangan kita merosakkan badan kita. Dan itu yang kita punya fokus. Makanan kita harus sihat, memberi kesihatan. Bukan sekadar halal, tapi juga memberi kesihatan. Itu yang kita fokus dari segi makanan. Seterusnya kita memfokus tentang yang saya sebut tadi, tentang memberi value pada sampah. Malah kita pernah buat, ingat 3 tahun berturut-turut, pertandingan untuk membuat kayak daripada botol mineral. Sebab kita tidak mahu orang yang kawasan banjir itu dia membuang sampah merata-rata. Jadi dia boleh kumpul botol mineral untuk dibuat kayak. Jadi masa banjir dia sudah ready. Kan? Jadi mana win-win situation. Sampah tidak dibuang, dia pun selamat ketika banjir. Yang itu kita pernah buat. Okey. Seterusnya juga kita sudah ada engagement lah dengan beberapa agensi kerajaan dan sebagainya. Ini pun setelah saya ingat tahun ke-7 kot dan ke-7 dan ke-8 sekarang lah yang kita mula start engage dengan kerajaan. Contohnya macam LPPKN tentang keluarga sihat. Kita bangunkan modul untuk keluarga sihat. Yang terbaru kita dalam perbincangan dengan Jabatan Perpaduan, Institut Perpaduan nanti kata saya, tentang bagaimana kita menggunakan alam sekitar ini sebagai kaedah perdamaian, kaedah damai, kan, peace. Dan ini sebab saya quote daripada penerima Nobel Prize daripada Afrika, Waragai Maathai menyatakan bahawa kita menanam benih ini, menanam pokok itu adalah menanam benih kedamaian dan harapan di masa depan. Jadi sebab itu kita menggalakkan program menanam pokok dan sebagainya. Sebab kalau saya selalu sebut dalam perbincangan kita dan sebagainya, kalau berlaku bencana, okey, ayat bah lah kita sebut, ayat bah turun kan, dia tak tanya dah awak parti apa, awak agama apa, hang ni apa ahli maksiat atau tidak. Tidak. Semua akan kena. Jadi kita nak sebut bahawa sebenarnya kalau bala itu turun, kalau kita selalu rujuk sebagai bala kan, dia tak kira dah siapa status kita. Jadi sebab tu kita kena penting mengambil kira untuk menjaga alam sekitar supaya bala itu tidak terkena kita. Walaupun bukan kita yang buat, tetapi bala turun kita akan kena. Malah kita kena ingat ada hadis menyatakan bahawa kalau berlaku kiamat, ada benih di tangan kamu, tanam dulu. Dah confirm dah kiamat, mana boleh tumbuh kan. Tetapi Rasulullah suruh tanam. So sebagai apa? Sebagai membuktikan bahawa usaha kita untuk memakmurkan dunia. Okey. Malah kalau kita lihat, kita juga ada buat program untuk Green Ramadan. Green Ramadan ialah mengurangkan sisa makanan daripada yang selalu kita kan taksub. Sebelum COVID ni kan kita selalu pergi bazar Ramadan kan. Hari ni beli 5, tak habis, besok beli lagi. Sudahnya penuh peti ais makanan yang semalam, lusa kita tak buang. Malah dilaporkan Alam Flora menyatakan bahawa sebenarnya kos yang kita buang setiap hari tu, kalau sebulan tu ingat boleh penuh KLCC tu. Maknanya makasid puasa itu kita sudah lari daripada makasid dia. Sedangkan kita sepatut masa lapar tapi kita jadi membazir. So kita dah mula kempen on that, jangan membazir ketika bulan Ramadan. Dan kita juga telah mula kempen bagaimana sambutan raya itu harus bersifat hijau. Sudah ada dan kita cuba engage juga dengan ketika Deva Bali dan Tabur Cina. Cumanya di pihak kami agak ragu-ragu untuk kita menyentuh tentang agama lain sebab nanti orang kata, kau ni orang Melayu, orang Islam, pasal apa buat pasal agama lain pula kan. So kita mula sedikit-sedikit dan untuk itu kita telah berjaya menubuhkan yang kita istilah satu gabungan yang kita panggil sebagai Malaysia Interfaith Climate Change Network, gabungan badan-badan agama untuk bersatu dan menyelaraskan usaha kepada usaha untuk isu perubahan alam sekitar lah. So insya-Allah dalam bulan depan, bulan 10, ada satu lagi program yang kita akan buat. Itu gabungan daripada International, Green Faith International, bagaimana semua bahagian agama harus terlibat untuk membantu isu alam sekitar. Okey. Yang ni kita cuba kita buat program menanam pokok tu memang continue lah. Dan yang lagi ialah kita buat ialah kita on issue lah. Isu itu kita selalu engage. Cuma ni kalau ramai orang tidak perasan, kita selalunya belakang pemain backup player dia kan, pegawai simpanan. Sebab kita bukan, pertama kita kena mengaku bahawa tidak semua perkara itu kita expert kan. Kalau ada sahabat kita yang lebih baik bicara dan ada fakta, so dia kita ketengahkan ke depan, tetapi kita akan bantu ialah dari segi sebaran dan sebagainya. Itu
yang kita buat. Yang terbaru alhamdulillah isu hutan simpan Kuala Langat Utara lah, dan sekarang ni ada isu hutan simpan Segari, okey, di Perak. Yang ni yang kita cuba buat. Kita juga engage dengan beberapa agensi kerajaan lain sebagai bahagian di kita, bahagian perubahan cuaca, dan kita juga mencadangkan agar bagaimana kita boleh simplifikan mesej ini kepada masyarakat. Sebab kadang-kadang kita punya mesej ini terlampau banyak bahasa-bahasa teknikal, bahasa Inggerisnya yang kurang difahami oleh masyarakat. Malah saya juga kadang dengan sahabat saya Cikgu Mahadi tu, lalu kita sebut kadang-kadang kita ni terlampau taksub bila nak promote Islamic environmentalist kan. Kita menggunakan istilah yang Arab, orang kita tak faham pun juga masalah. Not Islam, tetapi lebih baik kita menggunakan satu istilah kan, supaya mudah dipahamkan. Malah kan kita pernah dengar lah, berapa tulis panjang-panjang, lukis je. Menunjukkan bahawa sebenarnya kadang-kadang kita ini nak buat sesuatu yang baik, tetapi kita tak faham maudhu' kita, tak faham kita punya customer kita. Ini yang kita jadi masalah. Sebab tu macam saya dibesarkan dalam satu jemaah PKPM Abim ini, kita diletakkan bahawa sebenarnya kita kena faham apa itu fikih yang sesuai untuk masyarakat kita. Sebab tu kita kena sesuaikan fikih ini sesuai dengan masyarakat. Kita tak boleh ambil 100% pendekatan daripada luar dan kita minta orang Malaysia ikut. Sebab orang Malaysia ini ada pelbagai kelompok, ada golongan yang Islamnya, agama itu satu hal lah. Dalam Islam itu pula ada macam-macam PL kan. So, jadi kita tak bolehlah nak letak one size fit all. So kita kena, pendekatan kita agak kena kreatif lah. Dan sebab tu dalam Geras Malaysia kita cuba pelbagai program yang daripada anak kecil sampailah ke dewasa. Macam kita buat kokedema, bengkel kokedema. Bagaimana kita menyediakan sebagai dia satu benda yang hipster. Kan lepas tu kita buat program-program lain yang simple. Dan insyaAllah kita akan cuba memulakan satu program yang kita panggil nama dia ekoterapi pula. Bagaimana kita menggunakan alam itu sebagai satu kaedah untuk merawat diri lah. So saya rasa sebenarnya program untuk makluman sebelum COVID, kita setiap tahun kita deliver lebih kurang dalam 70 program. Setiap tahun tidak pernah miss. Dan paling tinggi kita deliver 2018 99 program. Okay. Untuk makluman, zero funding daripada kerajaan. Sehingga 2018-2019 kami bergerak zero funding, sebab saya tegaskan kepada sahabat-sahabat saya bahawa sebenarnya yang kita gerakkan ialah misi dakwah. Misi dakwah yang selalu terpinggir oleh masyarakat. Kan ramai golongan agamaan tidak merasakan bahawa alam sekitar ini sebenarnya satu kaedah dakwah yang sesuai dengan masa kini. Tetapi sebab dia bukan dia tak mau cakap, tetapi dia sendiri tak tahu benda yang nak hurai tu. Sebab tu kita keluarkan dengan satu modul Laskar Alam supaya golongan agama ini boleh turut terlibat dan dia tahu berbicara tentang dakwah alam sekitar. Itu sekian, terima kasih. Okey, baik. Kalau tengok sampai 70 program setahun, banyak pendekatan yang disampaikan oleh Geras untuk menyampaikan kesedaran dan pendidikan kepada masyarakat daripada aspek kesihatan, kesederhanaan gaya hidup dan pelbagai lagi, dan penglibatan golongan agama dalam menyampaikan tentang kesedaran alam sekitar. Dan bercakap tentang kesedaran agama, Puan Azila, Islam itu sendiri telah memberikan garis panduan yang jelas tentang aspek penjagaan dan pengurusan alam sekitar secara lestari. Jadi boleh tak Puan Azila jelaskan sedikit tentang garis panduan yang ditekankan oleh Islam dalam aspek penjagaan alam sekitar? Dan pada pandangan Puan Azila, bagaimanakah cara terbaik untuk menterjemahkan segala jenis garis panduan ini ke dalam bentuk tindakan yang dapat menangani kesan perubahan iklim terhadap diri kita dan juga alam sekeliling? Okay, terima kasih Mus. Kita sebenarnya telah dianugerahkan dengan begitu banyak sekali nikmat sumber alam kalau kita lihat, dan dalam masa yang sama kita juga telah dibekalkan juga dengan peraturan-peraturan dan juga garis panduan jelas di dalam Al-Quran dan juga hadis berkaitan dengan cara yang sewajarnya kita berinteraksi dengan alam. Jika kita amati, sebahagian daripada kita begitu mewah sekali dalam menggunakan sumber-sumber jadi ini tanpa memikirkan bahawa setiap sumber yang dituai dan setiap sumber yang digunakan setiap hari pastinya satu masa akan kehabisan. Jika kita lihat pada hari ini, didapati sebahagian daripada penduduk dunia menderita disebabkan oleh keperluan asas yang tidak mencukupi, dan keadaan ini tidak mustahil sebenarnya akan juga turut dihadapi oleh kita sekiranya aspek
pengurusan alam sekitar dan juga segala sumber yang ada di dalamnya tidak dilaksanakan dengan baik. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 19 dan 20 yang bermaksud, dan kami telah menghapalkan bumi dan kami pancangkan kepadanya gunung ganang serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezeki. Al-Quran telah melengkapkan pemandangan alam semesta dan juga bumi ini di mana jiwa-jiwa manusia dan alam sekitarnya adalah sebahagian daripada satu kehidupan. Oleh itu, kita hanya perlu menjalani kehidupan yang sederhana dan tidak menimbulkan bahaya ataupun mudarat kepada alam sekitar itu sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah memberi peringatan kepada kita tentang penyalahgunaan yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini. Hal ini sebagaimana yang telah dinukilkan dalam surah Al-Baqarah ayat 60 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripada 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerosakan. Dan dalam surah Al-Qasas ayat 17 pula Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi yang bermaksud, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagiamu, yakni keperluan dan juga bekalamu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Jadi daripada ayat-ayat itu tadi secara jelas memberi gambaran kepada kita bahawa kita adalah wakil yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi, yang mana mempunyai tanggungjawab khusus atas segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini dengan berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Namun malangnya peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah tidak diindahkan apabila krisis pemanasan global pada hari ini dilihat kian kritikal akibat daripada perubahan iklim dan juga kemusutan alam sekitar, kesan daripada eksploitasian yang melampau ke atas komponen-komponen alam ini. Dan kita perlu akui bahawa kita telah melakukan pencerobohan dan juga pengeksploitasian ke atas alam dan segala sumber yang ada di dalamnya secara tamak dan berlebihan, seolah-olah kita tidak pernah memikirkan bahawa pengajaran daripada petunjuk ilahi untuk menjadi lebih berhemah atau bijak dalam menggunakannya. Saya kira sudah tiba masanya kita melakukan transformasi ke arah amalan dan juga teknologi hijau demi memastikan kelestarian alam sekitar dapat dicapai, yang mana kelestarian adalah merupakan pendekatan holistik yang perlu dilakukan di semua sektor, yakni sebagai salah satu usaha untuk kita memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala dalam penggunaan sumber secara bijak dan juga tidak memudaratkan alam sekitar. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah, suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang melewati Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sedang berwuduk, dan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sa'ad, apakah pembaziran ini? Sa'ad menjawab, apakah ada pembaziran di wuduk? Nabi SAW menjawab, ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir. Ini mengingatkan kita tentang jejak air kita pada hari ini. Kalau kita lihat pada hari ini, kita begitu sewenang-wenangnya menggunakan sumber air dalam kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, tanpa kita memikirkan tentang pembaziran, tentang akibat daripada perlakuan penggunaan sumber air yang tidak berhemah yang kita lakukan pada hari ini. Walaupun kisah yang saya kongsi itu berkenaan tadi adalah berlaku lebih daripada 1400 tahun yang lalu, namun ia perlu diambil sebagai panduan kepada kita tentang cara kita menggunakan sumber air pada hari ini. Dan begitu juga Nabi SAW juga bersungguh-sungguh menanam pokok dan mendorong para sahabatnya untuk melakukannya. Sekiranya seorang Muslim menanam pokok ataupun menaburkan benih dan kemudian dimakan oleh haiwan, maka ia dianggap sebagai sedekah jariah.
Contohnya, contoh tauladan yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW ini saya kira sudah cukup memberi gambaran kepada kita tentang sifat masyarakat alam sebagaimana yang digariskan oleh Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 17 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang mempercayai keajaiban Tuhan dan Rasulnya termasuk semua kewajiban Islam dan melakukan amal soleh, maka mereka adalah makhluk yang terbaik. Justru di sini suka untuk saya mengingatkan semua daripada kita tentang peranan manusia selaku khalifah dan makhluk terbaik untuk mempertahankan bumi ini. Yang pertamanya, bumi adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama bumi juga merupakan ujian sebenarnya kepada manusia untuk melaksanakan tanggungjawab mereka bagi membangunkannya dan juga mengekalkannya. Yang keduanya, bumi diciptakan secara semula jadi begitu indah dan mengandungi segala yang diperlukan bagi menampung keperluan manusia untuk hidup sempurna yang mana mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, mempertahankan alam sekitar adalah merupakan cabaran iman ataupun kepercayaan kita bagi mengurangkan risiko dan juga bahaya ke atas tempat-tempat ataupun kemudahan awam seperti sumber air, pengurusan sampah dan juga sistem hutan yang berkaitan dengan faktor perubahan iklim yang berlaku pada hari ini. Yang keempat pula adalah untuk menghadapi kemerosotan alam sekitar dan juga krisis perubahan iklim. Marilah kita sama-sama mengikuti amalan kelestarian yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang mana diriwayatkan dalam satu hadis bahawa cabang iman yang paling rendah adalah membuang sesuatu yang berbahaya ataupun berisiko daripada yang buruk. Misalnya kita perlu membuang sampah dan sisa industri mengikut prosedur yang betul bagi mengurangkan risiko kemalangan yang boleh membahayakan masyarakat dan membayar perkhidmatan yang kita gunakan. Dan yang terakhir sekali adalah kesopanan ataupun bersederhana adalah sebahagian daripada iman yang terhasil daripada kesedaran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah terlepas apa-apa tindakan yang dilakukan oleh setiap ciptaannya di atas muka bumi ini. Justru sama-sama kita renungkan dan hayati peringatan-peringatan ini agar kita menjadi insan terbaik yang berpegang teguh kepada ajaran agama dan menterjemahkannya menerusi tindakan kita ke atas alam sekitar agar alam terus berada dalam keadaan yang seimbang sekaligus dapat membantu menangani krisis perubahan iklim global yang berlaku pada hari ini. Seterusnya saya pergi pula kepada persoalan saudara Musyadi tentang cara terbaik untuk kita menterjemahkan panduan yang telah digariskan oleh Islam dalam aspek pelestarian alam sekitar kepada tindakan dan juga peranan yang berkesan dalam menangani masalah perubahan iklim. Kalau kita lihat sebenarnya terdapat banyak konsep Islam baik dari segi aspek teologi berdasarkan akidah dan juga tauhid, aspek hukum berdasarkan syariah dan juga fiqh dan juga aspek etika berdasarkan akhlak dan juga adab. Namun demikian pada hari ini saya hanya ingin memberi fokus kepada aspek syariah dan fiqh dengan memberi penekanan khusus kepada sistem hima, yakni dikenali juga sebagai kawasan perlindungan ataupun hutan simpan, yang mana sistem ini berpotensi untuk diterjemahkan kepada amalan ataupun kepada tindakan yang berkesan ke atas alam sekitar dan juga ekosistem dalam konteks pada hari ini. Didapati antara salah satu penyebab utama berlakunya perubahan iklim adalah disebabkan oleh aktiviti penebangan hutan secara berleluasa sehingga telah banyak menghakis fungsi dan juga peranan semula jadi ekosistem berkendaan. Kalau kita lihat lagi hima adalah diiktiraf sebagai sistem pengurusan sumber asli berasaskan komuniti yang mana ia mempromosikan gaya hidup yang lestari, pemeliharaan sumber dan juga perlindungan alam sekitar dan juga ekosistem. Selain daripada itu, hima juga bermaksud kawasan yang dipelihara dan serbaguna. Justru pihak yang menerima manfaat daripada kawasan ini adalah masyarakat setempat dan juga kepelbagaian hidupan liar yang menghuni di dalamnya. Dan hima adalah merupakan hutan simpan di mana pokok dan tanah ragut dalam kawasan hima adalah dilindungi daripada sebarang bentuk penuaian. Yang mana hima ni harus memenuhi 4 kriteria ataupun syarat-syarat seperti yang pertamanya, ia mesti dibentuk oleh pihak berkuasa Islam yang sah. Yang keduanya,
ia mesti didirikan di jalan Allah, iaitu untuk tujuan kesejahteraan awam. Yang ketiganya, kawasan yang akan diisytiharkan itu tidak boleh begitu besar sehingga menimbulkan kesulitan yang tidak sewajarnya kepada penduduk setempat, dan ia tidak seharusnya menghalang mereka daripada sumber-sumber yang sangat diperlukan. Dan yang keempatnya, ia mesti memenuhi manfaat sebenar ataupun maslahat yang lebih besar kepada masyarakat dan seluruh makhluk kehidupan yang ada di sekitarnya. Dan matlamat hima ini pula adalah untuk faedah ekonomi dan juga persekitaran kepada masyarakat. Dan konsep hima sebenarnya sangat bermanfaat dalam rangka rancangan tindakan perhutanan di Malaysia. Oleh kerana Malaysia kini dalam proses mengembangkan dasar perhutanan sosial, maka saya kira adalah relevan dan tepat pada masanya untuk kita menyatukan prinsip-prinsip hima, terutamanya dalam aspek pengurusan sumber hutan, pengurusan sumber air, penggunaan tanah secara lestari, penyertaan aktif masyarakat setempat dan juga mengembangkan kegiatan sosial ekonomi. Selain daripada itu, pengurusan hutan secara lestari di Malaysia juga memerlukan kerjasama yang bersepadu daripada semua pihak, termasuklah pihak berkuasa, masyarakat setempat dan juga institusi keagamaan, dan disokong pula oleh masyarakat awam. Dan pendekatan terbaik dalam kita menterjemahkan garis panduan Islam kepada tindakan ataupun amalan yang berkesan adalah yang pertamanya, dengan kita menggunakan pendekatan perundangan Islam dalam dasar ataupun rancangan tindakan semasa. Yang keduanya, dengan kita mengintegrasikan pendekatan tradisional dan juga pendekatan moden. Dan yang terakhir sekali adalah dengan kita melakukan tafsiran semula hima agar ianya sesuai dipraktikkan dengan keperluan semasa pada hari ini dan juga konteks semasa alam sekitar pada hari ini. Misalnya baru-baru ini kita dapati kerajaan telah memperkenalkan konsep wakaf air, dan ini dilihat sebagai salah satu usaha yang baik dalam kita mengintegrasikan agama dan juga pengurusan alam sekitar. Dan saya kira konsep wakaf ini mungkin boleh diperluaskan lagi dalam urusan-urusan lain yang mana berkait rapat dengan alam sekitar dan juga sumber-sumber alam yang lain seperti hutan dan sebagainya. Wallahualam. Baik, banyak cara macam mana hendak diterjemahkan panduan-panduan Islam tu ya, dan paduan-paduan Islam itu dalam bentuk peringatan yang sangat banyak dalam Al-Quran dan hadis, yang seperti yang Puan Azra sebut tadi, yang mana kita dikehendaki untuk tidak membuat kerosakan, mengelakkan pembaziran dan sebagainya. Dan ini adalah satu bentuk pendidikan kepada kita dan masyarakat di luar sana, bagaimana untuk kita menghargai dan memelihara alam sekitar. Dan kita bercakap tentang pendidikan, ya Encik Yusaimi, sejauh manakah sebenarnya keberkesanan sistem pendidikan di Malaysia dalam memupuk kesedaran terhadap aspek penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar dalam kalangan masyarakat Malaysia itu utamanya. Dan sebagai salah satu NGO alam sekitar yang aktif di Malaysia, boleh Encik Yusaimi berikan sedikit pandangan tentang kepentingan pendidikan dalam memberikan kesedaran kepada masyarakat Malaysia ataupun jurnalis muda tentang penjagaan alam sekitar. Okey, baik. Sebenarnya dalam segi pendidikan ini kita ada dua cara lah. Pertamanya kita approach dari segi masyarakat biasa, lepas tu yang kedua dia pendidikan di policy maker. Tentang hima ini sebenarnya kita sudah ada discussion kita sudah ada discussion dengan beberapa majlis agama Islam negeri untuk kita mengangkat tanah wakaf itu sebagai hima. Sebab kadang-kadang dia terlampau kecil untuk dibangunkan dan dia tidak ekonomi, jadi kita cadangkan dijadikan wakaf itu dijadikan hima. Dan kita juga sudah ada sedikit perbincangan tidak formal dengan Awqaf untuk juga diangkat hima ini sebagai wakaf yang baru dalam negara. Okey, sebab kita juga nak sebut ini ialah kalau kita boleh jadikan tanah wakaf ini sebagai dalam konsep hima, kita juga boleh membantu isu tentang keselamatan dan kedaulatan makanan. Sebab kalau kita ingat ketika kita lockdown, kita nak keluar membeli makanan itu amat susah. Kan ada yang kadang sampai terbazir dan sebagainya. Tetapi kalau makanan itu sekitar kita, maknanya dia tak perlu susah-susah dan dia sepatutnya lebih baiklah, dan sepatutnya makanan kita itu sendiri pun sepatutnya sekitar kita, sebab industri pertanian lah antara penyumbang kepada jejak karbon ataupun carbon footprint yang paling tinggi. Dan contohnya yang ni yang selalu kita sebutlah dalam proses pendidikan kita, ialah contohnya macam kita sebut, kita suka makan buah-buah yang diimport. Contohnya buah kiwi kan. Buah kiwi bukan daripada Malaysia, daripada Australia. Kan bayangkan dia dengan duit kapalnya, dengan lori di ladangnya di Australia, lepas tu di transport kita lagi. Sebenarnya untuk kita makan sebiji kiwi itu saja dah berapa banyak karbon yang kita sumbang, merosakkan alam sekitar. Itu antara yang proses kita selalu buat pendidikan untuk masyarakat awam lah. Cuma ni dari segi keseluruhan,
pendidikan kita yang saya boleh sebut secara umumnya ialah pada pandangan kami sistem pendidikan kita agak terpisah daripada agenda alam sekitar. Malah ini diistilahkan sebagai nature deficit. Sebab kalau kita tengok kalau dalam Malaysia kini bulan Jun 2019 ada laporan menyatakan bahawa kesedaran rakyat Malaysia tentang isu haiwan terancam masih lagi rendah. Kan 2019. Sebetulnya juga pada tahun ingat bulan 2 2009, okey, kesedaran masyarakat tentang perubahan iklim negara maju dalam 87%, tetapi negara membangun sepanjang Malaysia hanya sekadar 28 hingga 48% sahaja. Nah, yang buktinya kita lihat kalau penebangan hutan kita tak rasa bersalah pun. Tak ada kesan pun. Kan? Yang asyik bising semua NGO. Malah MBN NGO ni dia label sebagai pengacau. Oh, penat saya kan. Depan face to face ni ada pegawai kerajaan yang tersalah sebut, dia kata ni NGO ni semua pengacau. Oh, jam saya. Panas hati you. Kan, sebab kita nak satu benda yang baik dan sebab tu kita sebut kalau orang yang mencegah kemungkaran ini dia jangan kira lah kan, sebab kita ingat siapa yang melihat kemungkaran hendaklah kamu cegah. So, kami cuba mencegah lah melalui cara dengan sistem sekarang. Jadi kita dianggap pengacau tu redha lah, jalan lah. Jadi kita nak sebut juga bahawa sebenarnya masyarakat kita tidak terasa kita semula itu satu benda yang penting, pembaziran itu satu benda yang salah, menjaga air itu salah, menjaga kebersihan air itu salah kan. Jadi sebenarnya masih lagi rendah, kita kena akui bandar masih rendah. Malah saya ada seorang sahabat, beliau bekerja di satu pusat pendidikan, okey, bahagian agama pula tu. Dia jumpa saya, dia kata, apalah kau ni duk kecoh-kecoh pasal binatang, pokok ni manusia banyak tak selesai lagi. Kan? Oh, saya jam kan, orang pekerja pusat agama yang boleh cakap macam tu. Tetapi sebab saya lalu melawak dengan dia, kata ni melawak je. So okey lah. So mana saya anggap dia melawak dengan saya. Tetapi kalau itulah persepsi sebenar, oh berat. Maknanya masih jauh lagi perjalanan kita. Okey. Cuma saya nak sebut ini daripada Ustaz Siddiq, arwah Ustaz Siddiq pernah sebut dalam Konvensyen Pendidikan Touch for Need sekitar tahun 2013, menurutnya bahawa pendidikan telah hilang esensinya sebagai alat pengurusan insan. Ia bahkan menjadi menurutnya terlalu fokus kepada kecemaran akademik semata-mata, mana excellent without soul, cemerlang tanpa roh. Ini kita jadi masalah. Lepas tu beliau juga menyebut bahawa kita ini terlampau fokus kepada ujian hingga kita membangunkan jiwa-jiwa yang hanya tahu excellent, A, berapa A dan sebagainya. Tetapi kita lihat manusia-manusia ini belum tentu faham tentang kepentingan dia hidup di muka bumi. Sebab dia yang dia tahu ialah untuk mencari kerja. So saya rasa satu segi kalau kita lihat pun, pusat IPT pun ada yang sebut, saya mudah dapat kerja. So makna kecemerlangan ilmu itu sudah makin hilang, makin jauh. Kita sudah menjadi mesin untuk melahirkan pekerja semata-mata. So ini satu kebimbangan di pihak saya, sebab sebenarnya nak salahkan IPT pun tidak boleh, sebab itu adalah kemahuan ibu bapa itu sendiri. Masyarakat mendesak bahawa anak dia grad mesti bekerja. Sebab sekarang ni kan bila belajar itu hutang yang amat tinggi kan. So macam saya, zaman saya student, pelajar, kami juga terlibat dalam agenda untuk membantah PTPN ni, pengkorporatan ni. Sebab kita yakin apabila pendidikan ini diswastakan, beban kos itu kepada pelajar dan masa depan kita akan masalah. Dan sekarang kita lihat bahawa banyak pelajar yang sudah grad tetapi dia tidak boleh bercampur dengan masyarakat sebab beban hutan yang terlalu tinggi. Bayangkan kalau dia ambil ijazah pertama, pada disambung master, sebenarnya PhD. Berapa 3 kali tu? 3 kali. Kan dia nak hidup lagi dengan gaji yang makin sikit, nilai yang makin sikit. Gaji mungkin sama tetapi nilai yang makin sikit. So dia susah untuk hidup. Dia perlu juga nak hidup, perlu makan, kan? Dia perlu kahwin. Itu nafsu, itu fitrah manusia. Tetapi kerana beban hutang menyebabkan dia tidak mampu untuk terlibat secara cakna dalam masyarakat. Akhirnya banyak isu masyarakat yang tidak boleh diselesaikan hanya bergantung kepada agensi kerajaan semata-mata. Dan kita kena akui bahawa agensi kerajaan tidak mampu menyelesaikan semua masalah kerana kekurangan masa, tenaga dan juga pekerjaan, bajet dan sebagainya. Dan sebab tu Ustaz Siddiq juga menyebut, memetik nama Muhammad Yunus, ini daripada Bangladesh, bahawa Perdana Nobel Prize, bahawa
poor people are bonsai people. There are nothing wrong with their seed. Simple society never gave them the base to grow on. Kan? Maknanya mereka yang miskin ini telah dimiskin oleh sistem dan dibonsaikan oleh sistem, termasuklah sistem pendidikan. Makna sistem pendidikan kita ini bukanlah membina manusia, insan, tetapi ia hanya membina pekerja kepada industri. Dan ini juga satu permasalahan, dan kita cuba membantu institusi pendidikan dari segi co-curriculum, bagaimana pelajar ini boleh terlibat dalam co-curriculum yang luar daripada skop akademik semata-mata. Dan saya rasa suara saya agak kerdil kalau kita nak ubah semuanya. Cuma kita boleh sebut kita boleh bantu dan kita sedia membantu pendidikan, bahawa sebenarnya kita bukan sekadar hidup untuk hidup dengan harian kita, sebab kalau monyet di hutan juga boleh hidup kan, apa beza kita dengan monyet kan. Jadi sebab itu kita nak sebut bahawa sebenarnya manusia ini adalah khalifah, diberikan akal untuk berfikir. Jadi kita harus bersedia untuk terlibat dalam kelompok masyarakat, dan seandainya kita tidak terlibat dalam kelompok masyarakat, banyak masalah sosial tidak akan boleh diselesaikan. Bukan sekadar alam sekitar, masalah sosial yang lain juga. Okey. Baik, penting macam mana kita melihat pendidikan itu. Yang penting kita, bila kita melalui sistem pendidikan itu, bukan sahaja kita nak mencapai kecemerlangan, tapi kecemerlangan yang ada roh, seperti yang dikatakan oleh Encik Yusaimi tadi. Jadi kita dah berada di hujung-hujung forum. Sebelum kita mengakhiri, saya jemput kedua-dua panel. Kita mulakan dengan Puan Azila dulu untuk membuat sedikit kesimpulan. Silakan Puan Azila. Jadi dengan melihat kepada krisis perubahan iklim yang semakin meruncing saban hari, dan juga dampak yang telah dan juga bakal dihadapi sekiranya masalah ini tidak ditangani dengan berkesan, saya kira sudah tiba masanya untuk kita tidak mengharapkan tampuk pemerintah semata-mata untuk melakukan usaha ke arah memulihkan alam sekitar. Sebaliknya, kita sendiri sebagai individu dan masyarakat juga perlu melakukan anjakan dalam sikap kita terhadap alam sekitar, yang mana antara kita boleh lakukan adalah sekecil-kecil perkara dengan membuang gaya hidup mewah dan juga tabiat suka berlebih-lebihan, yakni dengan kita melakukan pembudayaan amalan kita semula dalam kehidupan seharian kita, yakni dengan kita menggunakan semula dan juga mengitar semula bagi memastikan kelestarian alam sekitar terus dipelihara, sekaligus dapat membantu menangani krisis perubahan iklim yang berlaku pada hari ini. Dan dengan kemampuan kita untuk berfikir dan juga bertindak berdasarkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan juga Sunnah, saya kira kita sewajarnya menerapkan gaya hidup lestari dalam kehidupan seharian kita, sekaligus menjadi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik dalam erti kata yang sebenar, yang mana menjaga satu-satunya planet bumi dipinjamkan kepada kita. Yang perlu kita sedari bahawa setiap pelakuan kita di atas muka bumi ini akan dihitung di akhirat kelak. Jadi apabila kita sedar bahawa setiap pelakuan kita ini akan dihitung di akhirat kelak, maka pastinya kita akan kembali kepada agama dan melakukan yang sebaik-baiknya seperti saranan agama, terutamanya dalam kita menterjemahkan kepada alam sekitar kita, dan juga sekaligus insya-Allah kita akan dapat menangani isu perubahan iklim yang berlaku pada hari ini dengan sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Baik, itu satu peringatan yang baik daripada Puan Azila. Seterusnya kita jemput Encik Yusaimi untuk berikan sedikit kesimpulan. Okey, untuk kesimpulan penutupnya, saya bersetuju dengan Puan Azila, dan ini telah ditegur oleh Zakbar itu sendiri dalam buku Perangai Bergantung Diri Sendiri. Dan orang Melayu ini terutamanya kita terlampau bergantung kepada pemerintah untuk membuat keputusan kepada kita, sedangkan Allah memberi kita akal dan membeza kita dengan manusia ialah akal. Gunalah akal tuan-tuan sekalian, okey. Maknanya kita sudah sampai masa kita kena berubah dan tidak boleh bergantung kepada kerajaan untuk buat perubahan semata-mata. Dan dan saya juga ingin menegaskan bahawa sebenarnya sudah ada peringatan di dalam Al-Quran, surah Uhud ayat 116 dan surah Ali Imran ayat 104. Yang ini wujudnya satu kelompok yang memberi peringatan dan mencegah kemungkaran itu berlaku. Mana kalaulah kita nampak kemungkaran itu berlaku kerosakan bumi, berpeganglah pada dua ayat ini. Kan? Tidak mestinya kalau kita menyebut dalam konsep kemungkaran, tidaklah mesti buat maksiat sebagainya, tapi kita kena mula menganggap bahawa membuang sampah merata-rata itu juga satu dosa, satu maksiat.
membazir makanan juga itu adalah satu dosa, satu maksiat. Maknanya konsep dosa itu sebenarnya kita kena kembangkan. Apa-apa yang boleh merosakkan alam sekitar, penggunaan singgah plastik sekali guna, apa semua itu harus dianggap sebagai satu dosa, satu maksiat, dan kita harus bangkit untuk mencegah ia dari berlaku. Dan saya juga nak quote hadis yang dibaca oleh Puan Razilah tentang jangan membazir ketika ambil wuduk kan. Saya rasa sudah sampainya masjid meletakkan hadis ini di kolah tempat ambil wuduk. Ini belum semayang dah berkawan dengan setan, dah membazir. Oh, berat. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih, dan terima kasih sekali lagi kepada IKIM yang memberi peluang pada kami untuk memberi sedikit pandangan. Terima kasih semua. Baik, hebahan dan kesedaran yang disampaikan oleh Puan Azila dan Encik Usami pada hari ini perlu disambut baik oleh kita semua, saya sendiri dan para pendengar Radio IKIM khususnya. Dan apa-apa usaha tindakan yang dilakukan oleh GRAS ini semoga dipermudahkan, dan saya menyeru masyarakat di luar sana untuk menyokong dan menyambut baik usaha yang dijalankan ini supaya akhirnya kita bukan saja menjadikan diri kita lebih baik, tapi kita memberi manfaat kepada sekeliling kita, insya-Allah. Jadi kita dah berada di penghujung. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Bicara Ad-Din dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com.